Assalamualaikum, nama saya Aina Balkis binti Muhammad Saha. Saya akan menerangkan sedikit pengenalan berkenaan tajuk Perlembagaan Persekutuan Menjamin Perpaduan Kaum. Maksud Perlembagaan Persekutuan ialah Perlembagaan Persekutuan merupakan satu set undang-undang tertinggi bagi negara Malaysia. Ia telah mula diguna pakai sejak Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 1957. Perlembagaan Malaysia mengandungi 193 perkara. Mana-mana undang-undang negeri yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan secara automatik akan terbatal. Perlembagaan digubal di Parlimen dengan 3 kali pendengaran atau pendebatan. Sesuatu perlembagaan atau akta akan dikira digazetkan apabila ia mendapat sokongan 2 atau 3 dari ahli Dewan Rakyat. Di sini, saya akan menerangkan sedikit mengenai perlembagaan persekutuan. Perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara. Seperti yang kita ketahui, bagi sesebuah negara yang berdaulat, perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya. Dalam hal ini, perlembagaan persekutuan menjamin perpaduan kaum kerana semasa dan dalam penubuhan jawatan kuasa perundingan pada Disember 1947, di mana perundingan tersebut terdiri daripada orang Eropah, China dan India, yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai perlembagaan persekutuan Tanah Melayu. Hal ini akan membuatkan perlembagaan tersebut dipersetujui oleh semua kaum dan tiada bantahan kerana hak-hak orang Melayu dan juga hak-hak bukan Melayu diberi sama rata dengan adil dan saksama. Sehinggalah akhirnya Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan pada 1 Februari 1948, di mana perjanjian ini mempunyai beberapa ciri penting ke arah pemerintahan sendiri yang membawa kepada penubuhan jawatan kuasa perhubungan kaum 1949. Antara kandungan perlembagaan adalah Malaysia merupakan negara demokrasi berparlimen di mana struktur kerajaan ditentukan oleh rakyat. Hal ini akan memupukkan semangat perkauman di mana semua rakyat akan bersatu dan memilih pemimpin yang berwibawa demi memimpin negara. Seterusnya, satu panduan bagi pembentukan undang-undang. Perlembagaan juga berperanan sebagai satu panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada untuk pihak kerajaan, rakyat atau sesiapa sahaja. Pada masa yang sama, tidak ada satu institusi yang boleh mengatasi ketinggian perlembagaan persekutuan. Dan yang terakhir, kunci kepada masyarakat di Malaysia. Perlembagaan merupakan kunci kepada masyarakat di Malaysia demi memelihara dan mengekalkan keamanan dan perpaduan antara kaum bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara ini. Adalah suatu kewajipan dan tanggungjawab semua rakyat Malaysia untuk mematuhi perlembagaan persekutuan selaras dengan rukun negara kita. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada Saudari Nazlia untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih Saudari Balkis. Nama saya Nazlia binti Muhammad Nazri. Saya akan meneruskan dengan isi yang pertama, iaitu bahasa kebangsaan. Dalam perlembagaan persekutuan, yang sangat ditekankan ialah bahasa kebangsaan di negara ini. Bagi pemimpin-pemimpin negara ini menyedari bahawa perlunya diwujudkan bahasa kebangsaan sebagai wadah komunikasi atau bahasa pertuturan dan bahasa rasmi ini kerana akan menyatupadukan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Hasil dalam bermuafakat, bahasa Melayu diterima sebagai bahasa dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Persefahaman antara kaum menjadi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan tidak menjejaskan penggunaan bahasa ibunda kaum-kaum lain. Contoh dalam akhbar berita harian pada 27 Jun 2018 yang bertajuk "Tidak wujud bangsa Malaysia tanpa bahasa Melayu". Isu ini memertabatkan bahasa Melayu kembali digoncang kerana tindakan seorang menteri yang didakwa mengeluarkan
kenyataan rasmi dalam bahasa Mandarin. Biar negara ini menjadi masyarakat yang tahu menghormati bahasa kebangsaan sebagai bahasa yang menyatu padukan pelbagai kaum. Bahasa yang dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan negara tidak wajar dijadikan sekadar hiasan. Dalam perlembagaan persekutuan, bahasa Melayu itu wajib disunting dengan nilai dan diberi tempat yang selayaknya. Terima kasih. Saya akan serahkan tugasan seterusnya kepada saudari Khatijah. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Nazlia atas penjelasannya tadi. Seterusnya, saya Siti Khadijah binti Ramli dan saya akan mengupaskan tentang isi saya berkaitan dengan hak kebebasan dalam beragama. Okey, seperti kita semua sedia maklum bahawa kebebasan beragama di Malaysia adalah tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Ia merupakan satu prinsip yang memberikan kebebasan kepada individu atau komuniti untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Kebebasan beragama ini dikira sebagai salah satu hak asasi kepada manusia sejagat di Malaysia. Biarpun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan menurut perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan, penganut-penganut agama lain masih lagi bebas untuk menganut dan mengamalkan agama mereka. Hal kebebasan beragama ini diperuntukkan dalam perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Dalam hal ini, kebebasan agama diabadikan dalam Perlembagaan Malaysia. Pertama, Fasal 11 menetapkan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan dan menjalinkan agamanya dan untuk menyebarkannya. Kedua, perlembagaan juga menetapkan bahawa Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh dipraktikkan dalam keadaan yang damai dan harmoni. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahawa perlembagaan ini dapat menjamin perpaduan kaum di Malaysia kerana hak-hak orang Melayu dan juga hak-hak orang bukan Melayu dijaga dan diberi sama rata dan tidak berat sebelah. Jadi hal ini dapat menjalinkan hubungan dan persefahaman yang baik antara kaum di Malaysia dan yang penting dapat mengelakkan perbalahan antara kaum yang pernah berlaku pada 13 Mei 1969. Jadi kita tidak mahu lagi pergaduhan besar seperti itu berlaku lagi. Tambahan lagi, dalam proses kemerdekaan itu sudah dizahirkan kebimbangan dalam kalangan penganut agama bukan Islam mengenai hak mereka, terutama hak kebebasan beragama. Dalam usaha menjaga kedudukan Islam sebagai agama negara, perlembagaan meletakkan dasar yang sangat jelas mengenai agama dan juga hubungan antara penganut agama, iaitu setiap agama boleh diamalkan dan dalam keadaan aman dan juga damai. Seterusnya, penganut agama Islam yang sebenar, masyarakat yang menganut agama lain tidak perlu bimbang kepada paksaan kerana agama Islam tidak membenarkan umatnya memaksa agama lain untuk memeluk agama Islam. Seperti mana yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Oleh itu, penganut agama lain tidak perlu lagi gusar kerana paksaan ke atas mereka kerana agama selain dari agama Islam boleh diamalkan di Malaysia dan hal ini juga dapat mengelakkan pergaduhan atau perbalahan berkenaan dengan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Siti Khadijah. Nama saya Siti Umira binti Muhammad Ghazali. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai isi yang ketiga, iaitu hak istimewa orang Melayu yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan. Orang Melayu boleh didefinisikan mengikut perkara 160/2. Perlembagaan Persekutuan telah mendefinisikan Melayu sebagai seseorang yang menganut agama Islam, lazim bercakap Melayu, mengamalkan adat Melayu, bertutur menggunakan bahasa Melayu dan lahir sebelum Hari Merdeka sama ada di Tanah Melayu atau Singapura, atau pada Hari Kemerdekaan telah bermuftatin di Tanah Melayu atau Singapura.
Hak istimewa orang Melayu pula adalah hak yang telah dipersetujui oleh para pemimpin terdahulu yang telah diberikan kepada orang Melayu sebagai sagaran atau gantian kepada kesediaan rakyat Melayu menerima etnik India dan Cina bagi berkongsi kehidupan di tanah Melayu secara bersama. Ia dibuat di dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 sewaktu rundingan kemerdekaan ingin dilaksanakan. Hak ini dipinda bagi menjamin dan melindungi orang Melayu kerana pada waktu itu orang Melayu tidak mahu menerima kedatangan India dan Cina sebagai rakyat di tanah Melayu. Perlembagaan Malaysia juga wujud bagi menjamin keadilan sosial antara kaum. Bagi menjamin keadilan antara kaum, kebebasan sosial dihadkan. Perkara ini bermakna seseorang diberikan kebebasan untuk bersuara, tetapi kebebasan ini dihadkan kerana seseorang itu tidak dibenarkan bersuara mengenai isu sensitif seperti hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan yang boleh menimbulkan persengketaan dan perselisihan faham antara kaum yang boleh mengancam keharmonian masyarakat yang berbilang kaum. Seterusnya, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak telah disentuh dalam Perkara 153. Hak istimewa ini meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan. Walau bagaimanapun, perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain, iaitu menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah menurut peruntukan lain. Begitu juga perkara ini tidak boleh dilaksanakan jika mengakibatkan kehilangan sebarang jawatan yang dipegang oleh sesiapa atau penarikan sebarang beasiswa atau keistimewaan yang dinikmati oleh kaum lain atau pelanjutan atau penamatan permit lesen yang dipegang olehnya. Akhir sekali, benarlah Perlembagaan Persekutuan dapat menjamin perpaduan kaum. Perlembagaan Persekutuan merupakan kunci kepada masyarakat di Malaysia demi memelihara dan mengekalkan keamanan dan perpaduan antara kaum bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara ini. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Nurul Hafizah untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih saudari Umira. Seterusnya, saya Nur Hafizah akan mengupas berkenaan institusi beraja. Apakah yang dimaksudkan dengan institusi beraja? Institusi Raja-Raja Melayu ialah institusi tertua dan sedia wujud dalam sistem sosial di negeri Melayu. Sejak berabad, ia terbabit secara langsung dalam pemerintahan Tanah Melayu dan Malaysia. Istilah kerajaan dipercayai berasal daripada raja. Ia membuktikan raja dan kerajaan mempunyai hubung kait rapat hingga digunakan sebagai gelaran ketua negara dan ketua negeri bagi 9 negeri yang mengamalkan sistem beraja. Menurut sistem beraja, raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran negeri dibantu oleh pembesar yang dilantik khususnya sebelum penjajahan Inggeris. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan peranan raja ataupun sultan sebelum berlakunya penjajahan Inggeris. Dari segi politik, yang pertama, raja sebagai ketua kerajaan. Raja berada pada kedudukan yang tertinggi dalam struktur pemerintahan dan pentadbiran negeri. Raja bertindak sebagai ketua kerajaan. Raja mempunyai kuasa mutlak dan hak yang tidak boleh dipersoalkan. Rakyat tidak boleh membantah perintah raja kerana akan dianggap mengingkari perintah Tuhan. Yang kedua, dari segi ekonomi, raja berkuasa mutlak ke atas sumber ekonomi. Raja mengambil bahagian dalam perniagaan dan mendapat keuntungan yang lumayan. Baginda berkuasa dalam soal perburuhan, hasil pertanian, perdagangan dan pemungut cukai. Sultan berperanan menyelaras sistem cukai dalam jajahan takluknya serta mempunyai hak mendapat hasil pungutan cukai negerinya. Dari segi pertanian, Sultan berhak mengerahkan rakyat bertani. Baginda mewakilkan urusan itu kepada pembesar negeri. Yang ketiga, dari segi sosial, raja merupakan lambang perpaduan. Raja atau sultan menjadi simbol penyatuan negara dan rakyat. Seorang sultan sangat memerlukan sokongan dan kesetiaan rakyatnya bagi membolehkannya memerintah dengan berkesan. Kewibawaan seseorang sultan bergantung kepada kemakmuran hidup rakyatnya. Hal ini bertujuan untuk mengagung-agungkan sultan supaya rakyat taat setia kepada baginda. Sesiapa yang melanggar perintah sultan dikatakan akan mendapat lutah, iaitu akan mendapat kemalangan dan juga kesengsaraan. Seterusnya, peranan raja selepas penjajahan berlaku.
Yang pertama, raja kehilangan kuasa mentadbir. Yang kedua, raja kehilangan kuasa dalam perundangan. Yang ketiga, raja kehilangan kekuasaan terhadap ekonomi. Yang keempat, raja kehilangan hak ke atas tentera. Okey. Raja kehilangan kuasa dalam perundangan. British memperkenalkan sistem perundangan baru. Baginda tidak lagi berkuasa menjatuhkan hukuman apabila British memperkenalkan sistem perundangan yang lebih teratur dan dengan melantik hakim-hakim untuk melaksanakan sistem kehakiman. Raja kehilangan kekuasaan terhadap ekonomi. Setelah kedatangan British, segala urusan percukaian dan import-eksport tidak lagi berada di bawah kekuasaan Sultan tetapi di tangan British. British secara beransur-ansur memperkembangkan ekonomi kapitalis dan secara beransur-ansur ekonomi tradisional terhakis. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih Saudari Hafizah. Nama saya Nur Daina binti Syahrudin. Seterusnya saya akan memberikan kesimpulan Perlembagaan Persekutuan Menjamin Perpaduan Kaum. Secara ringkasnya, perlembagaan merupakan elemen penting dalam amalan sistem politik demokrasi. Perlembagaan terbahagi kepada dua, iaitu bertulis dan tidak bertulis. Perlembagaan Malaysia atau dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan merupakan contoh perlembagaan bertulis dan merupakan bentuk perlembagaan yang dikumpulkan dan disusun dalam satu dokumen. Bagi sesebuah negara yang berdaulat, perlembagaan adalah sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya. Kita dapat melihatnya pada rukun negara ketiga iaitu keluhuran perlembagaan di mana Perlembagaan Persekutuan menjadi undang-undang tertinggi negara dan panduan kepada segala pentadbiran negara. Selain itu, perlembagaan juga berperanan sebagai satu panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada untuk pihak kerajaan, rakyat atau sesiapa sahaja. Perlembagaan merupakan penentu kepada rangka dan bentuk pemerintahan serta kuasa yang diamanahkan kepada mereka yang menerajui tampuk pemerintahan. Perlembagaan mampu menjamin satu pentadbiran yang bersih, cekap, jujur dan adil. Oleh sebab itu, perlembagaan sangat penting bagi sesebuah negara untuk menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik, seterusnya menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada masa yang sama, antara kepentingan perlembagaan mengikut konteks hubungan etnik ialah bagi menjamin kestabilan negara. Unsur-unsur perlembagaan menjadi titik tolak bagi memupuk perpaduan antara kaum. Unsur-unsur perlembagaan seperti bahasa kebangsaan, agama, hak istimewa orang Melayu, institusi beraja telah menjadi panduan untuk menjamin kecekapan, keadilan, ketelusan serta kelancaran jentera pentadbiran. Di samping itu, antara perkara dalam Perlembagaan Persekutuan yang sangat ditekankan ialah bahasa kebangsaan di negara ini. Para pemimpin negara menyedari bahawa perlu diwujudkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa komunikasi atau bahasa pertuturan umum dan bahasa rasmi negara bagi menyatu padukan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Hasil pemuafakatan perlembagaan, bahasa Melayu diterima sebagai bahasa kebangsaan dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Persefahaman menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak menjejaskan penggunaan bahasa ibunda kaum-kaum yang lain. Perlembagaan Malaysia juga memastikan wujudnya keadilan sosial antara kaum. Perlembagaan merupakan kunci kepada masyarakat di Malaysia demi memelihara dan mengekalkan keamanan dan perpaduan antara kaum bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara ini. Ini adalah suatu kewajipan dan tanggungjawab rakyat Malaysia untuk mematuhi Perlembagaan Persekutuan selaras dengan rukun negara kita. Sekian, terima kasih.